Okey, bagi BM, SPM, KSSM, bahagian ujian bertutur memainkan peranan yang amat besar, markah banyak. Okey, 70 markah diberi untuk bertutur. Sama dengan markah karangan bahagian B juga 70. Karangan kamu kena tulis sampai 500 patah perkataan nak dapat 70 markah, tapi ujian bertutur cakap saja dalam secara individu dan berkumpulan kamu dapat 70 markah lagi. So speaking in BM is very important. Tak kiralah kamu jadi profesional seperti doktor, peguam, jurutera, whatever lah. Tapi kamu di Malaysia, dalam konteks Malaysia, mesti masih boleh berbual dan menulis dengan betul dalam bahasa Melayu. Saya ada banyak pelajar yang sudah pun graduate MBBS, mereka graduan MBBS, mereka sebenarnya sudah doktor lah, tetapi tidak dapat meneruskan latihan di hospital-hospital kerajaan kerana tidak ada bahasa Melayu SPM. So jangan buat kesilapan ini. Dan sekarang kalau nak lulus pun, nak dapat kredit pun terlalu sukar sebab sukatan begitu luas, merangkumi 4 kertas peperiksaan, kertas 1, 2, 3, 4 dan jumlah markah 300 markah. So speaking is very important. So dalam kelas kita nak setiap minggu adakan latihan bertutur. Supaya kamu boleh bertutur dan biasakan diri. Anything that you always do will become easy. Alah bisa tegal biasa. Okey? Tapi kalau kamu buat sekali-sekala saja, dalam minda kamu tidak ada kelancaran itu. Tak boleh bercakap. Nak tulis pun tak boleh, cakap pun tak boleh. Dan kelebihan latihan ini ialah dia serampang dua mata, dia membaiki karangan kamu dan juga pertuturan kamu, perbualan kamu secara lisan. Okey, kita mulakan hari ini. Siapa bersedia boleh terus jawab. Okey, soalan saya hari ini latihan bertutur. Setiap minggu kita nak buat. So, jawab soalan cikgu secara lisan. Speak in BM only. You can't even use words like wabak COVID-19. Sorry, wabak COVID-19. 19 cannot. 19 tu English. Tak boleh. Kamu kena guna semuanya perkataan bahasa Melayu dengan sebutan dan intonasi yang gramatis. Okey? So, soalan ni saya nak beri dalam bentuk lisan. Jawab dalam 2 ayat dulu. Hari ini kita mula belajar, mula bercakap. Saya nak semua pelajar ambil bahagian yang lemah, yang sederhana. Okey, semua pelajar ambil bahagian. 2 ayat cukup. Soalan pertama. Apakah kebaikan amalan membaca? Siapa boleh jawab? Apakah kebaikan amalan membaca? Jot down your points, at least 2 points, then you start speaking. Sir, Yeah. okay. Yeah. My problem is I got idea. Always I got idea, but I don't know how to luaskan that one. Okay, you have to learn. You have to learn. I told you, you have to read textbook. You have to read Form 4, Form 5 textbook. You have to watch videos on YouTube. Okay? Baru kamu dapat idea. Idea bukan datang dengan sendirinya. I Idea got tu, idea. yeah, no, you having idea and not being able to mention it properly is has no use. Oh. It is of no use actually. You kena ada idea dan idea itu kamu mesti boleh cakapkan. Okay, siapa nak cuba? Kalau kamu ada masalah nak memulakan jawapan, boleh mula macam ni. Soalan tanya, apakah kebaikan amalan membaca? Kamu jawab, antara kebaikan amalan membaca ialah, sebut jawapan kamu. Lepas tu guna penanda wacana. Selain itu, amalan membaca juga. Sekurang-kurangnya, cikgu yang mendengar kamu bercakap ni, dia tahu kamu ni boleh berbual, boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Okay? You will not fail. After that, is just scoring higher marks. First, must talk first. Kena buka mulut dan bercakap. Okay? Jangan pergi sebut antara kebaikan-kebaikan pula. Antara ni sama kan? Jadi tak boleh guna kata ganda kebaikan-kebaikan di situ. Okay? Jangan gandakan kebaikan-kebaikan. Okey, siapa nak cuba? 2 ayat saja. Lengkapkan 2 ayat ni maknanya kamu sudah boleh berbuat. Sir, can I try? Yes. Antara kebaikan amalan membaca ialah dengan membaca kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Hal ini dikatakan kerana dengan
Dengan membaca, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kerana Now, why are you making things difficult for you? You are trying to make complex sentences. You try like this. That's why I say it's training. Antara kebaikan amalan membaca ialah you full stop first. You don't hurai yet. Don't hurai first. oh, So sebut dulu isi yang kedua. If not, Okay. you will be stuck because you never practice this. Jadi cuba sekali lagi. okay. Ikut yang saya bagi di sini. Antara kebaikan amalan membaca ialah menambahkan ilmu pengetahuan. Selain itu, amalan membaca juga mengisi masa lapang. Okey, tengok sekarang kamu boleh bina dua ayat yang lengkap. Antara kebaikan amalan membaca ialah meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang. Selain itu, amalan membaca juga dapat membantu mengisi masa lapang dengan cara yang berfaedah. Macam tu, saya nak kamu cakap dulu. Kita baru nak mulakan latihan bertutur dalam kelas kita ni. Every week, everybody speak. Okay, you have to speak in BM. I'm not asking you much, only 2 sentences. Ya, siapa lagi nak cuba? Mei. Antara kebaikan amalan membaca ialah meningkatkan kemahiran bahasa. Selain itu, amalan membaca juga dapat pengajaran. Amalan membaca juga membolehkan seseorang mendapat pelbagai pengajaran, okay, daripada nilai-nilai yang dipelajari. Okay, see, at least you can talk. That's the first thing. Then slowly will build up. Hari ini saya minta 2 ayat saja. Okay, siapa lagi? Chuan Kang, Arwish, Zihin boleh cuba? Cancer. Ya, cuba. Antara kebaikan amalan membaca ialah tidak membazirkan masa. Selain itu, amalan membaca juga boleh membantu mengurangkan stres. Okey. Alright, boleh. Tapi tengok kamu pelajar tingkatan 4 dan 5 tidak boleh berbual. Mungkin karangan kalau saya bagi kamu boleh tulis. Tapi nak berbual, bertutur on the spot. Orang tanya soalan terus nak jawab. Kamu belum ada kemahiran. Jadi kita perlu membina kemahiran ini. Kamu boleh salin jawapan saya ini sebagai contoh. Saya nak melatih kamu untuk berbual dengan lengkap. Mei baca jawapan saya. Apakah kebaikan amalan membaca? Antara kebaikan amalan membaca ialah meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang dalam pelbagai bidang. Selain itu, amalan membaca juga dapat memperluas kosakata dan memantapkan kemahiran menulis. Ya, sekurang-kurangnya kamu sudah menggunakan 2 ayat. Okey, sudah guna 2 ayat yang agak panjang, ayat majmuk, supaya dia nampak macam kemaslah kamu boleh berbual. Maknanya bukti kamu boleh bertutur dalam bahasa Melayu standard dengan menggunakan intonasi yang sesuai, gaya bahasa yang gramatis. Okey, you must be free from mistakes. Walaupun kamu bercakap, tapi jangan buat mistake. Antara mistake yang pelajar selalu buat ialah dia sebut antara kebaikan-kebaikan. Awal-awal lagi sudah salah. Okey? Alright, bagus. Percubaan yang baik. Topik seterusnya hari ini saya nak bagi. Minggu ini kita bincang satu lagi topik dalam latihan bertutur ini tentang tema kesihatan. Kebersihan, kesihatan is important, right? Berdasarkan buku teks kamu, tingkatan 4, tingkatan 5 kamu tengok, ini memang topik yang penting. Jadi saya nak tanya soalan ini kepada kamu. Apakah cara-cara untuk menjaga kesihatan diri? Fikirkan 2 idea. Bina ayat yang lengkap. Okey? Bina ayat yang lengkap. Cara paling mudah nak mulakan jawapan ialah antara. Antara cara menjaga kesihatan diri ialah buat satu ayat yang lengkap. Selain itu, kita juga buat satu lagi ayat yang lengkap.
belajar dulu. Second try. Yes, Okay, you got the 2 points. Have you got the 2 points? yes. Okay, teruskan. Antara cara untuk menjaga kesihatan diri ialah perlulah bersenam secara tetap. Selain itu, kita juga haruslah mengamalkan permakanan berpandukan piramid makanan. Okay, bagus. Siapa lagi nak cuba? Bertutur on the spot. Kita akan buat setiap minggu dalam kelas kita. Pelajar tingkatan 4, 5, SPMU semua boleh ambil bahagian. Supaya apabila tiba ujian lisan, kita sudah ada persediaan. This one you cannot do last minute. Ujian bertutur, you cannot prepare last minute. You have to start from now. Speak every day, speak in complete sentences. Enough. If you can speak in complete sentences, you're on already. You can do. So, can I try? Yes. Antara cara untuk menjaga kesihatan diri ialah melakukan aktiviti riadah. Selain itu, kita juga boleh mendapatkan rehat dan tidur secukupnya. Okey, bagus. Siapa lagi? Seorang lagi nak cuba? Niranjan, can you? Mahira? Mahira boleh cuba? Okey, sekarang dengar saya bagi satu jawapan contoh kepada kamu. Okey, kamu boleh tuliskan jawapan ni. Tuliskan supaya kamu bersedia untuk topik minggu depan. Okey, apakah cara-cara untuk menjaga kesihatan diri? Memanglah antara cara-cara tak boleh. Sudah awal-awal lagi sudah salah. Dalam lisan pun salah, dalam penulisan pun salah. Jadi, kita tulis macam ni. Antara cara untuk menjaga kesihatan diri ialah kita harus makan makanan yang seimbang pada setiap hari. Selain itu, kita juga perlu bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu agar kecergasan fizikal dan mental terjamin. This is the secret. Siapa yang banyak guna agar, agar ni sangat penting. Siapa banyak guna agar, ayat dia jadi ayat majmuk. Ayat dia jadi panjang. Jadi, terbuktilah pada cikgu, pada pemeriksa, terbukti yang kamu ni memang boleh bercakap, memang boleh menulis dan bercakap. Agar amat penting untuk buat kesimpulan rumusan. Amat penting untuk jawab soalan-soalan kebat dalam pemahaman ketikan umum. Amat penting dalam penulisan karangan. Juga penting dalam ujian bertutur. Okey, apabila kamu bercakap, kamu mesti sebutkan idea, guna penanda wacana, sebutkan idea dan tarik huraian itu sampai ada agar ataupun supaya. Kebanyakan pelajar akan dia berhenti di sini. Selain itu, kita juga perlu bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Let's say you put a full stop here. Not very good. Itu baru standard PT3. Kamu boleh tambah agar kecergasan fizikal dan mental terjamin. Okey, ada satu lagi kata hubung di sini, dan. Jadi ayat jadi panjang, lebih mantap, bernas. Nampak lebih kemas sesuai dengan tahap kamu sebagai pelajar tingkatan 5. Jadi itulah latihan bertutur kita akan buat setiap minggu sehingga kamu jadi pelajar yang boleh bertutur dengan baik, dan apabila boleh bertutur, kamu juga boleh tulis dengan baik. Boleh menulis karangan dengan baik. Dan kita akan bincang hanya topik yang ada dalam buku teks tingkatan 4, tingkatan 5. Semua tema, semua domain yang ada dalam BM, SPM, KSSM akan cuba kita bincangkan dalam kelas. Okay? So be ready for next week.